Okey, untuk tujuan penyeraan, lebih senang kita melihat fungsi sebagai arahan untuk menukarkan objek kepada imej dan bukan sebagai hubungan. Okey, contoh yang ni. Okey, macam tak nampak. Okey, so contohlah fungsi f menukarkan x kepada x tambah 1. Okey, so melihat di sini objek diwakili oleh x. Okey, kemudian untuk mendapatkan imej, kita perlu ambil objek kemudian tambah 1. Okey, so arahan adalah objek tambah 1. Okey, so adalah amat penting untuk faham x di sini hanya digunakan untuk mewakili objek. Kita perlu faham arahan f adalah tambah 1 kepada objek. Okey, arahan f. So tidak kira apa objek tersebut pun kita kena tambah 1. Okey, contohlah kan, kita akan gunakan tata tanda dalam kurungan. So fx x tambah 1. Okey, so untuk contoh 1, dia bagi objek di sini adalah 3. Objek di sini adalah 3. Arahan adalah objek ditambah dengan 1. Jadi 3 tambah 1. Okey, so kita akan dapat 4. Okay. Seterusnya ini adalah imej dia. Seterusnya f objek dia 10. Okey, so dia minta objek tu ditambah dengan 1 kan. So kita tambah 10 tambah 1, dapatlah 11. Okey, contoh yang ketiga, objek diberi 1/5. So dia minta ditambah dengan 1. Okey, dan seterusnya. Sepatutnya jawapan dia sampai akhir, tapi kita biarkan sekejap lah. Okey, kita mau faham sekejap. Objek diberi sekarang ni adalah -4 tambah 1. Okey, seterusnya objek diberi A. So A tambah 1. Ingat, tidak kira apakah objek, arahan hanyalah tambah 1 kepada objek. Okey, tak kira lah dia perkataan ke ataupun number, kita tetap tambah 1. Okey, terusnya objek 3C. Okey, so 3C tambah 1. Maybe we gonna use other color lah supaya nampak. Okey, terusnya apa? Oh ya, this one sama juga, B tambah 1. Okey, lepas tu yang seterusnya Y kuasa 2 tambah 1. Dan ni sama juga. Okey, yang ni perlukah kita letak kurungan, iaitu M tambah 2 dalam kurungan tambah 1.
Dalam kes ni tak perlu sebab kita tidak mengubah apa-apa, tapi tak salah juga kalau diletak lah. Okey, mau letak ke tak mau, terpulang tak apa juga. Okey. Nampaklah tu. Kita pergi kepada contoh 2. Okey, nampak. Contoh 2. Contoh 2 ni kita menggunakan fungsi G. Okey. So ini adalah arahan. Dan apakah maksud 3x? Apakah operasi antara 3 dan x? Okey. So kita nampak di sini. Kita nampak di sini. Gx 3x. So antara operasi 3 dan x ni, dia adalah darab. Sebenarnya dia macam ni. Okey, dia darab. Kita biasa tulis dia macam ni je lah. Okey. So untuk contoh pertama, dia bagi G, objek dia, fungsi G, objek dia 4. Okey. So objek adalah 4, image adalah 3 darab 4. Okey. Untuk menunjukkan darab, kita boleh gunakan kurungan macam ni je. Okey. So perhatikan kedua-dua kurungan ni. Adakah dia membawa maksud yang sama? Sudah tentunya tidak. Kurungan pertama adalah sebahagian daripada tata tanda fungsi dan kurungan yang kedua menunjukkan operasi darab. Okey. So ditulis kat sini lah. G Y sorry. G4 okey. Ini menunjukkan kurungan untuk fungsi dan kurungan yang kedua menunjukkan darab. Okey. So perhatikan juga, ini bukanlah bermaksud G. Nampak ni kan? Ini bukan bermaksud G sama dengan 3. Sebab biasa orang tengok dia akan terus potong kan, potong-potong, so G sama dengan 3. No. Diam dulu. Okay. So G adalah label. G adalah label ataupun nama kepada fungsi ataupun arahan, bukanlah suatu nilai. Okey, so yang ni memang salah lah. Okey, fungsi G menukarkan x iaitu objek kepada 3x. Macam tu. Okey. Untuk contoh yang kedua, sini dia tunjuk objek adalah negatif 7. So macam biasalah, bagi masukkan sahaja nilai negatif 7 tu. Okay. So macam tu sahaja. Seterusnya Y, objek adalah Y. Oh, kita boleh bagi masuk terus juga. So kat sini tak perlu kurungan. Okey. Umpama kita tengok macam ni lah. Kan? Okey. 3x. So sekarang ni
ini adalah Gx 3x. So ini adalah objek. Okay, so objek. Sekarang dia kata objek ni sebagai y. Okay, so kita gantikan sahaja ini kepada 3y, tukar x kepada y. So tak perlulah kurungan, dia macam ni je. Okay, seterusnya objek 2b. Okay, so dia akan jadi macam ni. Banyak betul perkakas. Okay, 3 2b. Okay, so kurungan di sini kali ini diperlukan sebab dia ada nilai di belakang ni. Okay, seterusnya adalah 5 tolak M sebagai objek. Ganti masuk sahaja. Okay, siap. Okay, contoh yang ketiga. Contoh ketiga ni dia guna fungsi h. Okay, so arahan adalah 2 darab objek kemudian ditolak dengan 3. 2 didarab dengan objek kemudian tolak 3. So kita tulis semula. Untuk pengiraan lebih senang guna bentuk kurungan lah macam ni daripada ni. Okay, kalau jumpa bentuk macam ni dalam soalan, kita terus tukar dia dalam bentuk kurungan macam ni. Okay, sekarang ni kita perhatikan kedudukan objek. Formula ni dia lebih kompleks dan mungkin kecenderungan untuk buat kesilapan tu dia tinggi. So untuk membantu penggantian objek, boleh kita buat tanda love. Sorry. Love. Suka lah, boleh buat butterfly pun boleh ke. Okay. So kita akan guna bentuk love, love pula. Okay, iaitu apa-apa sahaja objek di dalam love itu akan ditulis di mana-mana adanya love. Faham tak? Okay, kita cuba dulu. Dah rasa suara. Okay. Dia bagi objek 6. So kita gantilah. Macam ni kah? Okay. Ini adalah objek. So kita bentukkan dia love. Okay. Sini. Okay. Aduh. Okay. Dalam erti kata lain, kita hanya perlu gantikan objek dengan objek semasa. Semua bahagian formula lain perlu disalin. Okey? Hanya jangan lupa letak kurungan di mana-mana yang perlulah. Macam ni kita perlu letak kurungan. Lupa pula. Okey? Seterusnya. Okey. Objek Z. Patut kita salin love dulu biarlah. Okey, so untuk Z ni kita tak perlukan kurungan lah.
Okay, sebab Z kat sini dia tak ada nilai di depan tu. Okay, so kurungan tak perlu. Terus sahaja kita masukkan dia. 2Z tolak 3. Okay, so highlight kat sini. Kalau dalam bentuk pengiraan, kita tukar daripada bentuk, contoh bentuk ini, tolak X tambah 1 kan. Untuk memudahkan pengiraan, selalulah tukar terus dia dalam bentuk kurungan tu. Sorry, salah lagi. Okay. So, kita nampak macam ni. Mindset kita terus, senang je ni. Macam tu.